Hello, hello, hello. Assalamualaikum. Salam, oi. Apa khabar, oi? Okey. Khabar baik. Assalamualaikum. Eh, Macam mana, oi, hari ni? Duduk kat rumah. Hari ni duduk rumah. Apa buat lagi dalam rumah? Apa buat lagi kat rumah? Hari ni buat apa Hmm, share Hari sikit. ni melayan anak. Layan nak. Okey, lagi? Layan, layan anak je. Layan anak je lah. Main dengan dia je. Jawab dengan sari suntuk ni. Syadak okey Syadak hari ni? Okey. Aku hari ni busy macam biasa lah. Rutin aku kat rumah. Kerja. Uh, tak ada beza pun. Rutin aku dengan PKP. So, macam tu je lah. Alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Uh, Okey, oi. Apa cerita ni? Apa dia? Apa cerita kita buat hari ni? Okay, cerita hari ni kita akan tanya few question. Sebut sedikit Okay. pasal kedai gunting kau, uh, and then macam mana kau punya sustain during PKP. Yeah. So daripada so antara benda-benda berkait tu kita akan tanya jugalah yang selebihnya. Hmm. Okey. Faham, faham. Okey, sekarang ni aku rasa aku kena kenalkan diri dulu lah kot Okay, sila. Okey, okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Uh, Aku first kali aku kena terima kasih. Aku kena terima kasih kat Syadab. Syadab nampaknya tak berputus asa lah bagi aku. Nak bagi semua orang nampak. Booster post ni aku tengok ada satu medium yang nak bagi semua orang nampak apa kejadian terjadi kat Ipoh ni, apa dah jadi. Okay, so far nama aku Amirul Ashraf. Aku pemilik perniagaan gunting rambut, kedai gunting rambut. Debut Barber and Shop. Kita ada dua location, satu di Midtown, Jalan Sultan Idris Shah. Satu lagi kita ada dekat Meru lah, Meru Jaya. Okay, so far aku dapat pendidikan sekolah menengah dekat Sekolah Menengah Teknik Kuala Kangsar. Lepas aku habis itu aku ambil diploma IT dekat satu college di Ipoh. Lepas tu itu je lah aku boleh kenalkan. Umur aku 35. Sudah berkahwin, anak seorang. Steady ya. Jadi insyaAllah, Alhamdulillah. Okay, so aku nak tanya, dulu masa kau sekolah teknik lu, kau ambil course apa masa tu? Okay, waktu aku sekolah menengah tinggi lah, cik. Aku ambil jurusan binaan bangunan, kerja kayu dan batu bata. Okay. So selepas tu kau pergi sambung college dekat mana tu? Yang buat diploma tu? Aku ambil, aku ambil diploma IT. Dulu dekat kawasan tengah bandar kita ada IFON kan. Jadi Okay. kat sebelah area IFON, kat area IFON tu aku ambil satu college, nama college tu NIIT. Dah tak ada lah college tu. Dah habis lah zaman dia. Okay. So daripada kursus yang kau ambil dulu masa diploma IT tu, macam mana kau boleh terjerumus bidang yang macam, mula kau ambil bidang bangunan, kau ambil bidang civil lah orang kata. Okay. Ya. Lepas tu kau pergi ke IT, lepas tu kau tukar lagi bidang, pergi ke gunting rambut. Macam mana dia boleh ubah 360 tu? 360 tu dia berubah bagi aku lah. Mengikut perkembangan keluarga aku tau. Macam sebelum ni transaction tu sebenarnya aku macam aku seorang yang suka belajar. Aku memang macam seorang yang mak aku seorang cikgu. Jadi nak jump in daripada civil tu kononnya, nak pergi ke gunting rambut ni agak susah lah penerimaan oleh kedua ibu bapa aku ni kan. Okay.
Jadi bila aku suka gunting rambut ni, aku faham satu benda dengan gunting rambut tu. Uh, Gunting rambut ni boleh bagi orang happy bagi aku. Bagi aku terjatuh cinta dengan nak gunting rambut ni. Aku faham macam bila kita masuk kedai gunting rambut tu, we need to be happy there. Kau faham tak? Aku punya terms lah. Jadi disebab tak berapa kenal ramai orang potong tak apa nak betul kan. Jadi aku decide macam nak kena potong rambut sendiri lah. Aku gunting rambut sendiri lah kan. Aku mula jatuh cinta tu, sampai aku gunting rambut aku sendiri macam tu. Jadi lepas dia habis diploma tu, mak aku macam agak terkejut lah. Macam kenapa kau nak belajar gunting rambut? Kau nak jadi apa? Dia macam tak boleh nak faham lagi tau zaman tu. Aku pernah lalu lah tu. So Okay, ada apa soalan? So bila bila apa yang turning point tu bila kau start belajar, aku nak kau cerita daripada kau start belajar gunting rambut tu involve sampai ke kedai yang Okey macam ni. Okey macam ni. Selepas aku habis diploma IT tu, aku cerita daripada aku habis belajar IT ya. Lepas aku habis belajar IT tu, zaman tu kami melepak dekat Ipoh ni, macam dekat kedai mamak satu kedai mamak ni, kami selalu lepak kat situ. Jadi waktu lepak tu dalam 3 meja aku tengok macam bapak banyak gila lepasan diploma, lepasan universiti ni lah yang tidak lagi dapat kerja. Maksudnya kawan-kawan kami ni masih tidak lagi bekerja. Aku jadi jam, aku cakap, "Uish, susah gila nak cari kerja," aku cakap Lagi satu benda yang aku nak kerja ni pun, aku bukan berapa minat sangat IT, aku bukan berapa minat sangat CV lah kan. Aku macam tak tahu apa yang aku sepatutnya jadi, kau faham? Jadi waktu tu aku decide macam, gua kena jadi tukang gunting rambut lah, aku cakap kan. Aku cakap, gua kena gunting rambut ni, aku rasa kan. Aku rasa macam aku kena buat benda yang aku suka. Jadi dekat situ aku decide untuk ambil sertifikat lah gunting rambut. Aku dah boleh gunting rambut lah daripada zaman sekolah. Aku dah memang boleh gunting rambut sendiri apa semua. Jadi aku fikir macam kalau aku nak teruskan sesuatu ni, aku perlu tak ada orang yang boleh ajar aku daripada macam mana aku nak sampaikan kerja aku tu. Faham tak? Jadi aku ambil belajar gunting rambut. Okay. Dekat apa nama tempat ni dekat area Greentown Business Center tu ada satu nama Patrick Barber and Hairdresser. Nama kelas, nama dia punya ni lah, salon tu. Kedai gunting rambut tu. Dia ada buat untuk ambil jurusan belajar ni lah. Jadi dekat situ lah aku belajar gunting rambut. Basic gunting. Aku macam tu lah. Kalau untuk gunting rambut macam tu lah. Asal dia gunting rambut sendiri, advance class. Jadi lepas daripada tu aku fikir macam aku kena buat gunting rambut lah. Aku kena own my own business lah. Macam yang benda aku minat ni, aku kena own lah. Aku kena own ni. Macam tu tau. Jadi aku decide buka kedai gunting rambut lah juga. Zaman tu kan. Banyak kali lah cubaan aku. Aku rasa debut ni cubaan ke-8 aku kot. Daripada jauh sedap jalan ni. Jauh gila. Kalau aku cerita tak habis kan. So daripada yang kali pertama sampai kali ke-8 tu, it takes how many years? Aku daripada kedai tu aku ada jadi selepas habis belajar tu aku macam dah gagal tu daripada fasa 1 nak sampai ke fasa 8 ni, 1, 2, 3 ni. Jadi bila aku balik daripada Kuala Lumpur tu, aku rasa macam takkan aku dekat sini je. Tu aku start cuba lain. Aku macam buka OA Comrade. Aku duduk kat OA Comrade tu 3 tahun. Jadi debut ni atas aku punya macam debut ni asal dia Farah yang letak nama tau. Okay. Farah yang letak nama. Farah cakap kat aku, "OA," dia cakap, "This is the start.
this is the start of you. Dia cakap kan. You need to do something new. Aku cakap, okay, give me a name. Aku cakap kan. Jadi dia cakap, kita letak nama kedai kita ni debut, dia cakap. Aku cakap, okay lah, go lah. Sebab waktu aku tutup mention 7 bulan 7, aku tutup 7 bulan 7 ha. 3 bulan aku duduk kat rumah ha, macam PKP juga ah zaman tu, tapi boleh keluar. Okay. Aku duduk rumah, aku fikir apa aku nak kena buat kan, dengan seberapa duit yang aku ada lagi ni aku cakap kan. Waktu tu nilai duit tu dah sikit sangat ah, sedap. Aku cakap, either aku simpan duit ni, tidak pun aku kerja somewhere else. Aku cari duit balik untuk top up modal aku ni. Aku cakap kan, baru aku buka kedai balik. Lepas tu aku terfikir macam, oi, why not kau jadi diri kau terus. Baik kau buat apa yang benda tu. Aku dah kahwin dengan Farah kan. Aku jadi cakap, aku fikir banyak kali lah sedap. Waktu tu aku fikir macam, patut tak aku pergi buka kedai gunting rambut? Ke elok aku kerja je? Lepas tu macam, aku macam Tak tahu. anxious lah. Aku macam tak tahu buat apa tau. Okay. Jadi aku set lah satu plan. Dalam 3 bulan ni aku ada buat plan tau. Aku buat plan macam mana nak bagi sustain debut itself ni. Tahun pertama ni aku expect, aku pump ni setahun je lah aku boleh tahan. At least aku boleh jadi diri aku lah waktu tu. Jadi aku tarik nafas. Aku macam, aku cakap tak apa lah, kita pergi ambil lah kedai ni. Aku cakap lah, this is it lah. We supposed to have something in Ipoh lah bagi aku. Macam kedai gunting rambut yang macam mana sepatutnya kena ada, aku rasa lah zaman tu. Jadi aku macam, I'm willing to put another try lah dalam hidup aku. Aku jadi macam, okay aku lah, aku cakap kan. Jadi aku deposit situ, aku on. Jadi dekat situ lah debut ni develop. Bila Atik, waktu kedai belum buka lagi, Atik ni dia dah diperkenalkan oleh kawan aku, cakap nak gunting rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Jadi aku teruskan lah macam, Atik boleh tak kita buat macam ni. Kita try buat macam ni, kedai yang macam ni, servis yang macam ni, guntingan yang macam ni. Banyak lah kita manage time. Boleh tak kita nak buka 12 jam pula lepas ni. Banyak conversation nak develop debut itself tau. Daripada nama dia tu, daripada kedai gunting rambut yang berapa kerusi sepatutnya ada kat dalam. Banyak perbualan daripada sebab aku ada plan 3 bulan tu yang aku duduk rumah tak ada buat apa tu. Aku plan setahun punya plan. Aku macam briefing every month lah dengan siapa? Dengan Atik. Aku cakap, Atik kita kena buat macam ni lah. Jadi nak sampaikan ke hari ni kita cuba sedaya upaya macam kita kena jadi the most buat kedai yang 12 jam, tidak ada tutup kecuali hari raya kan. Hari raya Aidilfitri dengan Adha. Jadi kita dah set game tu for dah 3 tahun. Tahun ni kita dah tahun 3, dah nak reaching for tahun keempat kan. Okay. Jadi bila kena strike dengan COVID ni gua nak cakap lu, kita tak bersedia. Aku tak bersedia yang physical store aku tu perlukan wang daripada tabung kedua. Kita dalam berniaga ni orang panggil tabung kedua. Jadi aku jadi macam Malaysia tahun 2018 dah sepatutnya macam tone down lah daripada segi ekonomi. Aku tengok harga minyak start jatuh, pekerja yang kerja oil and gas dah start berhenti, dah diperkurangkan. Lepas tu aku tengok harga bekalan naik melampau, harga minyak naik meripik kan. Aku jadi macam tak berapa faham lah daripada segi ekonomi itself. Okay. Jadi kita dah siap lah plan sebelum kita jadi apa-apa kan. Jadi bila kena COVID ni, minggu pertama tu aku agak meloncat juga lah.
Okay, Kau tiba-tiba kau okay, go. sorry. Pasal debut ni, dia ada, Okay. at first tu dia ada letakkan macam konsep, tema as a barbershop. Kau boleh huraikan lah dari segi tema dan konsep tu. Okay, kita patah balik lah ni. Hmm. Debut itself lah maksudnya, okay. Debut ni punya idea datang daripada, mostly memang daripada aku, Farah dengan the whole team lah. Tapi bila nak start up ni, waktu tu aku kenal dengan Adam dah lama bro. Owner Peace Be Upon You, semalam yang korang interview tu kan. Aku dah kenal dia lama. Banyak macam Oi Comrade punya event ke apa, ada few juga yang Adam design, kita punya baju, kita punya zaman tu kan. Kita dah banyak bekerja sekali lah. Jadi turun naik dalam industri independent punya kreatif industri dekat Ipoh ni. Kalau tak ada kawan bro, jatuh laut awal lah. Kan? Bagi aku rasa komuniti dalam Ipoh agak sihat. Alhamdulillah komuniti dalam Ipoh agak sihat. Apa-apa yang nak buat tu kita bincang lah. Kita bincang sama-sama, macam mana, macam ni. Alhamdulillah aku diperkenalkan kawan-kawan yang sihat-sihat kan. Jadi bila kita nak set team tu tema dia tu, kita macam Farah cakap, why not kita buat macam ni. Kalau kena greeting customer, kena ada sistem. Macam mana kau nak kena greeting customer, all that lah. Most of it macam 2 tahun pertama tu development lah, daripada segi SOP tu kan. Banyak ada dekat situ lah 2 tahun pertama. Tahun yang ketiga ni aku tengok, sebab aku fikir waktu tahun pertama aku buka satu kedai, tahun kedua aku buka satu kedai lagi, tahun ketiga aku ingat nak buka lagi satu kedai. Tapi aku tengok ada bila kita tengok daripada sudut teknologi pula, kita tengok macam Malaysia dah cuba nak develop macam bandar ataupun negara yang berteknologi. Jadi aku terfikir macam, macam mana aku nak do something ikut teknologi ni lah. Jadi aku ikut lah, macam contoh lah, macam orang dah start guna QR Pay kan. Macam benda-benda macam tu lah. Jadi benda-benda macam tu agak ada selingan penambahbaikan daripada segi sistem operation lah kan. Jadi bila kita tengok balik tu, aku rasa bila kena COVID macam ni, berat lah Syadab kan. Berat. Ini tapi daripada kes COVID ni, kita faham satu benda tau. Aku faham satu benda. Aku faham yang sebenarnya bukan aku je rasa benda ni. Ramai gila orang yang rasa benda yang sama, sebab this war tentang macam mana kita satu dunia ni nak menangani masalah COVID. Pandemik kan? Pandemik ni bukan kau seorang. Jadi mula-mula minggu pertama bro, aku dah been warned by news lah, yang mengatakan ada orang yang dah masuk macam ni. Jadi sebelum pandemik ni aku dah sit down dengan Atik, dengan budak-budak kedai lah. Okay. Aku dah sit down, aku cakap if anything happen, aku kena announce korang cuti ni tau. Sebelum aku cakap kan, nanti kita kena standby cuti ni, aku cakap tau. Aku rasa sehari sebelum ke 2 hari sebelum aku cakap macam tu. Sebelum ni lah, PKP diumumkan. Jadi aku cakap lah, jadi Atik, aku rasa baik kau cuti terus sebulan, aku cakap kan. Budak-budak semua standby lah kan. Tengok besok kena umum, terus aku buat macam tu lah. Aku terus, jadi dekat fasa perniagaan tu aku dah settle kan
awal lah, tapi aku tak budget macam benda ni jadi dah nak masuk sampai ke bulan kedua ni tau. Jadi benda ni macam, tapi aku alhamdulillah gila lah. Kita punya apa ni, Menteri Kesihatan. Uish, aku rasa dia buat kerja laju. Aku rasa orang yang bertugas, orang-orang frontline ni memang aku respect lah. Bagi aku, maknanya sistem Malaysia ni bukan saja daripada segi kesihatan tu je tau. Maksudnya the whole management team untuk negara Malaysia ni, aku cakap korang power lah gila. Gua cakap kan, gua respect gila lah. Bahagian tu aku jadi macam mula-mula aku takut lah. Aku cakap, wih gila dah nak end dah ni, aku cakap kan. Ekonomi nak flat lah, aku cakap kan. Banyak aku macam paranoid bro. Aku fikir macam what happened? Macam ini normal pandemik punya mindset lah bagi aku. Aku rasa benda ni normal. Sebab bila kita tengok balik kat luar, kita tengok balik negara kita, aku rasa macam kita tak dilanda gempa bumi. Kita lockdown ni, Malaysia tak ada lagi lah main ni. Aku rasa moyang kita last kot zaman Jepun invade Malaysia. Aku rasa zaman tu kita rasa darurat tu macam mana tau. Rakyat Malaysia rasa lah darurat tu macam mana. Tapi untuk tahun 2020 bro, kita ni jatuh macam rare edition lah. Okay. So, Okay. so daripada apa yang kau cakapkan pasal negara kita nak menuju kepada the new technology, which is orang selalu sekarang ni orang gembar-gemburkan IR 4.0 lah kan. Hello? Ya. Okay. So, Ya. macam kau cakap tadi pasal QR Pay, gunakan debit apa semua. Jadi yang sekarang ni during PKP Okay. macam debut memang secara fizikal memang buat ni gunting rambut secara fizikal. Itu dah aktiviti fizikal, tapi bila dah jadi PKP ni macam mana amount traffic bagi debut sekarang? Sebab kau ada 2 kedai Traffic Ya. Kalau bahagian tu macam, kalau saya pasal physical store lah bro, okay. Soal ni macam traffic, amount traffic soalan pasal amount traffic Okay, amount traffic bila kita macam ni, kita punya kedai ni, kita punya war ni kami punya war ni one by one combat. Maknanya kau tak ada one by one combat with your client, maknanya aku tak ada business. Kau faham tak? Kau bukan macam kedai makan. Kau faham tak? Kau bukan macam bisnes lain. Bukan bisnes lain. Ni bisnes yang tiada apa orang cakap khidmat, maknanya kami tak dapat apa-apa income. Khidmat tak ada, income tak ada. Dia jadi macam kes oil and gas. Oil and gas permintaan dah tak ada Jadi orang syarikat oil and gas tak boleh mengeluarkan lagi minyak Jadi aku jadi macam blank terus. Like finally aku duduk perniagaan di zaman perang, aku cakap Jadi aku jadi macam so far memang zero income lah, Syadab. Zero income. buat masa ni. Don't have any income other than less from from physical store, our physical store. So ada berapa sekarang dalam untuk debut? Kita ada 9 orang kot. Aku rasa memang 9 orang. Ada barber dalam 7 orang. Management team ada dalam 3 orang. Marketing ada dalam seorang. Ada 11 kot. Okay. So Jadi aku dah, company kecil tak. antara dalam 10 orang, 10-11 macam tu, macam mana kefahaman diorang setakat ni during PKP? Okay bro, okay, thanks. Itu soalan yang agak bukan aku tunggu, paling aku takut.
Jadi aku dekat minggu pertama bro, aku cakap terang, aku tak contact siapa-siapa. Sebab aku difahamkan kalau kita sendiri tak absorb perasaan kita di zaman pandemik ni, kita tak menerima keadaan ni lagi, macam mana kita nak berbincang. Jadi aku biar seminggu tu berlarut tau. Aku biar seminggu berlarut. Minggu kedua aku try contact one by one. Hujung minggu kedua tu aku bagi task. Aku bagi task supaya dia orang relax, dia orang masih rasa dia orang miliki pekerjaan yang dia orang minat dalam semua hidup dia orang ni. Jadi aku cakap, bro, guys, let's go. We gonna do something, aku cakap kan. Why not at least we start at kita buat dekat macam kita ada sebab orang bila tak ada physical store, orang tak kenal siapa barber aku tau. Atik boleh gunting macam mana ni, boleh gunting macam mana. Jadi aku jadi macam dia orang macam mana boleh tahu korang pula Jadi aku start promote dia orang as a barber. Aku promote dia orang as a barber. Aku promote daripada segi dia orang punya playlist kan. Sebab barber customer dia orang dah ada regular customer tau. Kedai dah 3 tahun. Jadi barber customer dah macam, aku rasa customer pun nak barber dia dengar lagu yang macam mana tu kan. Aku rasa sentimen yang macam tu aku raih kan ada benda tu di dalam kedai. Macam tu lah. So maknanya daripada segi konsep pemilihan lagu ataupun semua tu, adakah dia mempengaruhi gaya pemikiran seorang barber tu? Okay, point aku macam ni tau. Point aku tengok dekat sudut ni. Okay, kami kerja gunting rambut bro. Bila kami kerja gunting rambut, kita like everyday produce art tau. Kami setiap hari mengeluarkan lukisan baru di atas kertas lukisan yang berbeza-beza untuk menghasilkan benda yang customer kita inginkan. Jadi aku rasa macam aku punya barbershop ni art space, kau tahu tak? Jadi bila kena PKP ni aku rasa macam banyak barber akan rasa macam alhamdulillah kita rehat. Aku faham tak? At least kita rehat sekarang macam tu. Kau boleh tarik nafas, duduk rumah kan, buat benda bagus. Tengok dulu tak sempat nak tengok movie kan. Dulu tak sempat nak telefon mak bapak balik kerja lambat kan. Macam at least now we have time with our family lah. Bagi aku. Jadi aku tengok benda tu daripada situ lah. Kan? Aku tengok benda tu daripada situ. Jadi at least bila dia orang buat playlist dia orang tu sendiri, dia orang boleh luahkan perasaan dia orang tu. Sebab bila kita gunting tu, kita pakai perasaan lah bagi aku. Aku rasa aku pakai macam tu. Faham. Aku buat kerja macam tu. Ada lah man kan. Sorry bro, saya art sikit. Ada lagi best. Tapi masa okey lah kalau kau cakap pasal ada yang Terima kasih. macam Hakim, aku tengok baru ni Hakim dia ada playlist dia, si Afiq ada playlist dia. So maknanya is a form of penyampaian identiti tu jugalah sebenarnya. Yes. Bagi aku lah, itu the idea of branding lah. Aku rasa itu the idea of branding. Semua orang boleh buka barbershop bro. Kau ada duit kan, kau kerja sikit kejap, kau rasa kau nak buka kedai gunting rambut, go, buat. Tapi buat yang kau punya. Macam tu lah. Jadi aku rasa the idea of debut itself tu kita percaya our own people lah kot kan. Kita percaya team kita. Kita percaya kita nak pergi sama-sama. Aku tengok kat situ lah bro. Aku tengok benda tu dekat situ lah. Faham. So, okay, Oi. Mana nak kurangkan komen ni? Macam tu. Okay. Sorry lah. Okay. Go. Okay, so macam bayaran sewa dan utility sekarang ni, kau ada guna mana-mana saving plan kecemasan? Okay.
Bahagian cash flow. Okay, cash flow ni macam ni. Di setiap perniagaan yang menyewa di mana-mana premis kan, kita ada deposit. Kita ada deposit 3+1 bro. If anything happen, kita insya-Allah kita punya landlord, mana-mana premis kan menyewa, mana-mana peniaga ingat macam kita still ada 3 bulan. 3 bulan deposit ataupun 2 bulan deposit. Semua ni ikut korang punya landlord. Jadi bahagian landlord, okey, bahagian bisnes, tadi aku sebelum PKP aku dah settlekan staff aku. Minggu pertama settlekan landlord. Maksudnya aku settlekan macam mana nak berurusan dengan landlord. Jadi aku macam aku cakap Farah, sebab bahagian landlord, bahagian utilities, most of it memang aku punya wife lah handle. Farah Munirah. All tu dia yang akan settle kan. Account ni dia akan settle kan. Dengan Hakim lah, dengan bantuan Hakim juga macam tu. Nak kira gaji-gaji apa semua. Sebelum ni bahagian-bahagian tu Atik buat. Jadi yang sekarang ni Hakim, Atik sebab dia kena handle 2 kedai kan. Atik kena handle 2 kedai. EG jaga kedai Meru. Aus dengan Afiq kena jaga kedai Midtown. Sebab Midtown daily traffic business alhamdulillah. Jadi dekat sana takat tu lah. Sebab Ipoh ni ramai yang tak faham. Mungkin kita nampak Ipoh ni macam Bandaraya Ipoh. Yes, kita Bandaraya Ipoh, tapi bukan kita seperti Lumpur. Sebab kalau kita di Kuala Lumpur, gila-gila bro. Gila-gila. Aku pernah ada kedai kat sana dulu. Jadi kita di Kuala Lumpur, lain lah trafik kita. Kat Ipoh ni business, orang kita tak lepak town bro. Orang kita macam dia orang ada benda yang dia orang nak kena buat baru masuk town. Kau faham tak? Dia bukan macam kita kat KL, kita nak lepak Bukit Bintang ke, lepak Bangsa ke, macam tu lah. Jadi culture society kita tu, trafik untuk bahagian tu memang slow sebenarnya. Ipoh memang slow untuk berniaga lah. Sebab tahun pertama bro, waktu kami mula-mula buka debut tu, tahun tu Ipoh tak ada apa-apa lagi zaman tu. Pekan Ipoh tu tak ada. Yang ada waktu tu Kona-Kondi saja. Kona-Kondi dekat depan tu, Kona-Kondi, kedai jahit sebelah dia Obor lah tutup. Jadi bila banyak dia punya ni tiket indah waktu tu kan. Jadi bahagian alternatif tadi, kita berbalik pada soalan kau. Kita nak kena terima kasih dekat landlord aku lah. Landlord aku untuk bulan 3 hari tu, alhamdulillah, dia bagi apa orang cakap ni, bagi tanpa tak payah bayar sewa. Tu ayat dia. Dia orang cakap tak payah bayar sewa dulu, relax, kita tengok macam mana. Alhamdulillah aku dapat landlord yang bertuah. Aku dapat jiran yang bagus juga lah. Dia orang berurusan dengan landlord juga. Kerjasama lah kami kat situ, kerjasama nak berurusan dengan landlord kan. Jadi kami untuk bulan 3 itu, terima kasih dia bagi FOC for March. Jadi bulan yang seterus ni kita kena keep update lah. Ni dah datang lah kerja dia. Macam tu. Okay, macam mana bos? Kita macam mana? Sewa macam mana? 50% ke, 25% ke? Sebab Ipoh macam ni sekarang. Ipoh punya situasi perniagaan yang aku alami sekarang ni memang macam tu lah. Sadap. Aku nak kena panggil kau Sadap ke nak kena panggil Karim ni? Banyak nama bro. Okay, oi. Hello. Sadap, low tu. Hello. Coverage tak okey Oi, dengar tak? Dengar. Antara kedai Meru dengan Midtown, so dia ada jenis customer juga. Maksudnya daripada segi working class ataupun
teenagers ke, ada apa beza Midtown dengan Meru daripada segi customer? Kebanyakan kalau sebenarnya aku tengok kat Ipoh ni banyak government servant, banyak unit beruniform. Jadi most of kami punya customer tu memang datang daripada ni lah, badan-badan kerajaan, apa, working class. Tapi kalau kita tengok dekat Midtown, kita nampak juga youngsters berbanding daripada Meru, macam tu. Sebab Meru dia, aku rasa dia tak ada playground kot, kau faham tak? Dia tak ada tempat kat mana kita nak berhimpun, kau faham tak? Sosial dia tu. Kau faham kot benda macam ni? Aku pun tak tahu sangat apa aku cakap, tapi aku rasa korang faham. Okay. Jadi playground untuk Midtown tu ramai orang muda lah. Jadi kalau dekat Meru tu, Pak Iji pun dia dah ada regular dia juga. Jadi mana youngsters yang gunting dengan Iji akan juga pergi ke sana, macam tu. Depends lah. Oi, Kau lain clear tak, Sedap? aku tak tahu sebab aku ikut pada line kau. Kalau aku tengok kau sekarang macam sekat-sekat. Kalau kau tengok aku tak tahu lah macam mana kau tengok aku sekarang. Hello? Dekat aku kau tak clear sangat tu. Hello? Coverage kat kau tak apa clear sangat tu aku rasa. Okay, aku nak tanya ni pasal statement MITI dengan KKM. Okay, statement MITI dengan KKM Ni soalan keberapa kau ni? Soalan kelima kau? Soalan kelima. So, pasal MITI So soalan di antara MITI, diorang ada apply untuk dibenarkan beberapa industri untuk menjalankan aktiviti dia seperti biasa. So one of the industries bisnes yang menggunting rambut, tetapi pihak KKM masih mengesyorkan untuk buat quarantine dan masih lagi digalakkan untuk social distancing. Jadi jadi kau sebagai seorang owner kepada barbershop, apa pendapat kau di antara statement MITI dengan KKM? Aku rasa by judging kat mana macam mana nak cakap pasal statement MITI dengan statement KKM, aku tak nak sentuh. Tapi aku lebih selesa. Aku lebih selesa dengan fahaman aku yang aku faham tentang inherit punya business barber ni. Sebenarnya barber ni kalau kita tengok around 100 tahun jahit luka-luka kecil. Jadi kami ni daripada awal barber ni dah duduk kat area nak cakap cleanliness. Jadi bila datang statement MITI dengan KKM aku lebih selesa dengan KKM lah. Sebab aku rasa masalah yang aku depan sekarang ni bukan masalah wang, bukan masalah dalam keadaan KKM dengan MITI ni. Masalah yang paling besar sekali bagi aku COVID dia datang, dia invade kau ada 12 hari, kau ada 2 hari, kau ada 21 hari, lepas tu kau padam. Kau faham tak? Jadi aku rasa macam baik tak payah berdaya lagi lah. Sebab aku rasa untuk keselamatan kita punya rakan setugas kan, untuk keselamatan customer kami ni kan, kami rasa macam tak relevan lah kalau kami buka macam tu. Sebab kita berdepan dengan masalah nyawa. Kalau kau tak ada nyawa, kau ada duit, tapi kau tak ada nyawa. Kan, jadi baik relax dulu pasal duit, sayang nyawa dulu kan. Okay, so katakan kalau
PKP Jangan sambung kena lagi. masalah. Aku tahu orang lain. So kita tunggu OA kejap. PKP kalau disambung, Mhm. ada tak any plan untuk kekalkan momentum debut season ni? Okey, daripada segi apa? Aku nak tahu momentum tu daripada segi apa? Daripada segi keuangan ke? Daripada segi marketing, branding ke? Daripada segi apa? Aku tak tahu kat Okey. mana. Dua Kita punya okey, pada aku dua aspek yang penting bila aku lihat debut ni, especially kalau debut ni physical, so of course aku nak tahu financially. Kedua, Mhm. uh, Mhm. branding itu sendiri. Apa dia? Yang kedua apa? Branding. Branding. Okey. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam ni. Daripada segi marketing, aku tengok, aku notice juga yang sebenarnya media sosial pun slow tau sekarang, traffic. Kalau kau notice tak? Kalau kau notice, sebab aku kebanyakan kerja marketing aku, kita get through dengan customer satu, lepas tu kita get through dekat media sosial. Jadi kita tengok traffic dekat media sosial ni bro, dia macam dah jatuh 30-40% lah. Kalau orang tengok 1000, dia jatuh 30%, tinggal 70, 60. Kau faham tak? Jadi daripada segi momentum dalam keadaan PKP ni lagi susah tau nak develop. Bagi aku ni bukan negatif, ini bukan positif, ini keadaan semasa. Jadi Okay. bila kita nak fahamkan orang daripada kita still there pun macam, kau faham tak? Macam bukan dekat right time lagi. Sebab kat minggu ketiga ni pun kita tengok ramai lagi yang meloncat. Minggu kedua itu dia orang meloncat pasal apa, roti gadi ni habis bro. kita belum habis tepung lagi, kau faham tak? Okay. Kita belum habis beras lagi. Macam jadi sekarang ni ramai yang masih meloncat lagi tau. Jadi aku rasa macam itulah daripada segi branding through media sosial, aku cuba share kan apa baba korang dengar kan. Apa yang dia dengar. Sebab bila kita dengar lagu ni, kita faham lah. Kau faham lah. Jadi dia ada itu daripada segi marketing online marketing lah. Okay. Jadi kalau through social distancing ni waktu PKP ni macam ni je lah kita boleh buat. Duduk diam kat rumah kan, dengar cakap Pibai cakap duduk rumah kan, do something kan, jaga kesihatan lah. Kita dengar macam tu lah kan. KKM cakap apa. So okay, katakan PKP disambung. Okay, kita tahu
pihak KKM cakap dia ambil masa dalam 6 bulan hingga setahun untuk pulih keadaan ni. Jadi akan ada tak SOP baru daripada segi kesihatan, daripada segi financially, ada tak adakah DBUT akan mulai satu norma baru selepas PKP ni? Okey. Okey, aku nak bagi metafor sikit. Macam ni lah bro. Kalau kalau kita pernah tengok cerita bertinju kan. Jadi bila first bertinju tu dia jatuh yang pertama, kalau dia bangun balik, dia tak boleh main macam yang sama lah. Kau faham tak? Okay. Kalau kau still main macam yang sebelum, kau masuk yang kali ni, kau knockout lah. Jadi aku faham macam bila kau nak bangun balik, kau nak start balik, kau kena start balik betul, kau kena revoke yang lama, kau kena rework benda yang dah ada. Kau faham tak? Benda yang tak boleh pakai kau kena buang. Benda yang masih ada kau rasa kau macam mana kau nak memperbaharui. Susah bro. Harui. Okay. Sorry bro. Okay, jadi persediaan kita daripada segi keuangan. Okay, smart, aku nak cerita sedih sikit aku zaman ni. Zaman PKP ni. 3 bulan tu. Budak kemas kedai. Budak-budak rakan sekerja kita ni kan. Pergi kemas kedai. Kemas kedai. Barang dia orang bubur satu beg, letak kat atas kereta. Cuci kedai, nak gerak barang atas kereta, kena ambil dengan orang naik motor kan. Aduh. Tapi kau faham tak? Kau faham tak apa yang aku cuba bagi faham? Bila dia suruh kau start balik, kau start je balik. Kau faham tak? Okay. Jadi aku rasa macam kena start balik lah bro. Kena start balik betul-betul. Sebab kalau kita tak bawa mesin tu hari tu balik, kita tak boleh nak bersihkan, kau faham tak? Sebab kalau kau tak bersihkan tempat kau tu, gila lah kan. Dia orang bersihkan benda tu tiap-tiap minggu. Minggu pertama itu banjir bro. Minggu pertama PKP banjir. Air masuk dalam kedai. Gila. Aku waktu mula-mula kena PKP ni aku cakap macam mana kalau kita dah dalam lockdown ni, tiba-tiba negara kita kena bencana kan, gempa bumi aku cakap, sekali kedai banjir kan. Jadi banyak lah yang macam inilah, this is it lah bro, kau cakap kan. Aku cakap kalau kita tak start balik, kita nak buat apa tu kan. Jadi aku just straight my mind. Aku cakap bro, besok kalau aku update lah apa benda yang aku akan update dengan staff tau. Aku cakap apa? Aku cakap bro, sekarang waktu kita rehat badan saja. Otak kita, hati kita fikir betul-betul. Kita nak pergi mana? Lepas ni kita nak buat yang macam ni lagi tak? Yang macam sebelum ni? Tak boleh. Macam mana kita nak memperbaharui? Mana kita kena buat lah benda daripada segi kesihatan. Besok aku nak kena ambil appointment je ke? Kau faham tak? Maknanya aku boleh jaga trafik kat dalam kedai tu. Buat appointment je untuk semua orang. Sebab kalau kau tak buat benda tu lah bro, aku rasa macam masyarakat pun minggu ketiga ni semua paranoid lagi. Kau akan ada masalah daripada segi COVID sekarang ni. Lepas ni kau cakap ada kita semua difahamkan kita akan ada kegawatan ekonomi. Okay. Yang ketiga ni aku rasa paranoid ni jangan lupa ni. Jadi dekat situ aku cuba come out. Aku dah susun lah. Aku ada plan aku. Aku cakap kita kena sediakan cara hidup baru. Macam mana kau nak gunting rambut? Tahun 2020 bro. Lu tak boleh gunting rambut macam tahun 1850. Kau faham tak? Jadi servis kau tu kau kena jaga kan. Entertain dia awal-awal terus kan. Abang daripada mana? Kan, baru balik kerja ke? Kan, mungkin orang lepas balik kerja lepas ni kau pun tak tahu. Kau faham tak? Dia orang pun takkan pergi gunting rambut. Dia orang
pun mesti akan ada awareness yang macam, gua kena balik bersihkan diri aku dulu, lepas tu aku kena datang kat situ. Kan? Berbeza bro. Dah berbeza. Aku, engkau, semua orang. Semua orang. Kan? So maknanya kiranya kau bersetuju bahawa selepas PKP ni memang akan berlaku new norma yang berlainan sebelum ni lah. Ya, tapi point aku sebagai debut kita nak bersedia dalam keadaan yang macam mana? Okay. Kita masih nak jadi orang yang lama ke? Kita cuba nak buat jadi yang baru. Kan? Benda tu aku dah sketch lah daripada sekarang. Jadi kita kena terima kasih lah. Kita semua kena terima kasih lah dekat front line ni. Sebab aku rasa front line bagi aku semangat gila-gila lah bro. Gua rasa macam, korang tak putus asa bro nak selamatkan nyawa aku. Lepas ni settle COVID, masalah ekonomi bro. Jadi kalau peniaga ni tak nak berdiri dekat situ, maksudnya time tu pula kita tak jalankan tugas kita. Kan? Zaman tu kita front line pula bagi aku lah. aku punya semangat tu aku fikir macam, lepas ni kita pula front line. Kan? Macam mana kita nak adopt kan? Itu pandangan aku lah yang sepositif mungkin lah macam tu. Kita doa yang baik-baik lah bro. Faham. Okay, oi. Soalan last. Apa kau Wait. Aku nak tambah sikit Sadap. Aku ada sikit lagi aku nak cakap kat kau. Aku terima kasih lah kat Booster Post bro. Aku rasa macam own media sosial yang ada idea macam mana nak kongsi tau. Sebab bila kita tak ada kongsi, kita tak ada silver lining tu between those gap. Jadi aku terima kasih kat Booster Post kan. Jadi silver lining untuk Ipoh ni bro. Gua rasa macam gua tahru lah macam tu. Ya. Bukan semua orang nak buat bro. Bukan semua orang nak buat. Gua thank God. Kita ada orang macam kau. Banyak lagi. Dalam Ipoh kena banyak lagi. Kadiak ke buat datang. Kadiak ke buat keluar. Semua buat keluar. Tak, sebab kalau bro, okay, first point aku tadi aku nak cakap macam Ipoh kita tak ada influencer bro. Kau faham tak? Okay. Ipoh kita tak ada orang kaya-kaya glamour, tak ada bro. jadi aku rasa bro, Ipoh ni dah lama dah hidup cara ekonomi kreatif. Jadi aku rasa bahagian kreatif takkan jam lah bro. Takkan jam. Sebab ini macam mana kita buat tau. Ini macam mana Ipoh bangun sama-sama. Ni bukan kerja aku. Ni kerja semua orang. Aku rasa macam power lah Ipoh. Power lah Sadap. Thank you lah. Kau stand up lah. Thanks bro. Tak ada. Kena ada orang ramai lagi macam Sadap ni. Kena ramai lagi. Okay. Oi. So lepas tempoh PKP ni katakan, apa kau punya jangkauan terhadap industri kreatif dekat Ipoh? Okay, kau bagi aku ambil air sekejap. Air aku habis. Minum dulu. Assalamualaikum. Salam. Aku buang sikit tadi. Okey, kat mana soalan kau tadi? Kau tanya aku pasal selepas PKP ni bagaimanakah industri kreatif? Dekat Ipoh. Dekat Ipoh. Okey. Dekat Ipoh aku jawab kat Ipoh je lah. Jadi untuk Ipoh ni aku rasa macam aku rasa macam aku cakap tadi lah bro. Ipoh ni dah lama lah
daripada orang senang-senang. Kita semua hasil. Kau faham tak? Orang-orang yang kat tengah pekan, yang anak-anak muda yang tengah buka kedai kecil-kecil ni, yang macam Adam kena kongsi dengan kedai kopi tu, apa nama, Drinka. Lepas tu ada kedai Jojo kat depan tu kena kongsi dengan Niza. Ada yang menyewa dekat atas kan, buka bandel kecil-kecilan kan. Ya sayang, why? Sayang Abi kam. Kau semua already. Go to sleep? Brush teeth already? No. Okay, bye-bye. Bye. Lizard. It's the lizard. Bye. Assalamualaikum. Ni bro, Hamzah buat comel lah. Okay, sama-sama. Okay. Dah pukul 11 ni, tak apa ke? Tak apa, sikit lagi. Ini kau tengah jawab last question ni. Okay, aku jawab last question. Aku nak cakap apa tadi? Aku cakap kat mana aku tadi? Apakah, industri, positif dengan negatif dia. Bagi aku macam secara tak langsung memang satu ipoh, kebanyakan industri kreatif dalam Malaysia memang bergerak secara independen. Aku cakap macam tu. Dah, kejap, minta maaf. Okay. Aku nak cakap macam ni lah. Aku nak cakap macam ni bro. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, daripada top lah, kita punya frontline, kita punya frontline lah, daripada PM sampai ke position yang tak touch kita lagi Okay. Yang tak touch kita lagi ni, dia orang dah laksanakan kerja yang gila-gila lah bro. Kerja yang gila-gila dah untuk kita survive. Jadi bila kita dah survive, cara hidup kita sekarang ni sebenarnya tak terlari selangkah ke belakang sikit je bro. Kecil je langkah tu. Tapi ini dah jadi kebiasaan orang Ipoh lah sebenarnya. Macam mana nak hustle, macam mana nak buat industri kreatif ni. Kita dah orang-orang Ipoh ni dah lama dah buat benda ni. Jadi aku rasa sekarang kita tak boleh putus asa. Kita kena semangat, kita kena semaikan semangat dalam otak kita. Macam mana kita nak produce a good work after this, a good branding. Ada untuk diri sendiri ataupun kedai ke, macam mana kita nak jadi. Jadi kita kena standby kat situ lah aku rasa. Secara peribadi bro, aku rasa macam ada kemurangan dia tu, ada dia punya kemuraman dia tu kan. Akan ada dia punya face tu. Tapi aku percaya tak lama benda tu. Aku percaya tak lama sebab orang Ipoh ni aku tengok dia punya semangat nak berkongsi ni macam kau tahu tak ada kedai baru kat situ, kau tahu tak ada macam ni kat sana. Jadi macam orang Ipoh ni punya vibe positif gila bro, jom pergi sana, jom pergi. Jadi aku rasa macam kita survive kat situ tau. Jadi aku rasa macam takkan lepas ni kita tak survive kan. Mesti survive lah. Aku just macam nak cakap aku tak boleh give up lah, macam tu lah. Aku tak boleh give up dalam mencari Jadi macam tu lah aku rasa. Jadi aku rasa macam let's do this together lah bro. Ya Hamzah. Okay. Say hello. Hi. Okay. Itu je soalan terakhir aku. Soalan yang terakhir kau. Aku ada soalan boleh? Tak ada. Okay, so sekarang ni kita buka soalan pada viewer pada malam ni. So sesiapa nak tanya dekat Ooi untuk sesi malam ni, dipersilakan di ruangan komen. And kita soalan terbuka lah untuk viewer. Tak ada tu. Tunggu je. Soalan tu. Okay. Ipoh Calling macam ni. Ipoh Calling. Sebenarnya aku macam mula aku tak ada semangat lah nak buat Ipoh Calling. Tapi setiap kali orang jumpa aku, yang muda ke, yang batch-batch aku ke, yang atas ke, ada je tanya
macam bila nak buat Ipoh Calling balik, bila nak buat Ipoh Calling balik. Tapi aku macam benda ni lambat lagi lah bro, aku rasa macam. Tapi KC sebelum PKP ni aku rasa dalam 2-3 kali lah KC versus Sika. Dalam 2-3 kali lah, oi why not kita buat balik Ipoh Calling, why not kita buat Ipoh Calling balik. Aku cakap okey lah KC, aku akan siapkan lah juga. Jadi InsyaAllah kalau ada rezeki PKP punya pintu lockdown kita buka kan, kita try lah usaha ikut perkembangan macam mana kan. Ipoh Calling itu untuk Ipoh Calling lah. Mungkin lepas ni collaboration dengan Sesika lah KC. Terima kasih KC hari tu bincang-bincang sikit. Okay, lepas tu apa lagi soalan? Mari. Soalan daripada Evol, dia tanya dengan keadaan PKP dan COVID yang belum diketahui bila tamat, boleh tahu perancangan debut Caesar terutama daripada menawarkan servis-servis guntingan rambut lah maksud dia? service base. Servis what? Aku tak dengar tu. Okey, dia tanya macam ni, nak tanya dengan keadaan PKP dan COVID yang belum diketahui bila tamat, boleh tahu perancangan debut Caesar terutama dari kedai-kedai yang menawarkan servis base tu. Servis aku tak dengar. Servis apa tu? Aku cari sekejap soalan Adam ni. Sorry jika mana Adam ni soalan. Tak jelas. Sorry. Adam boleh tulis balik. Adam, minta maaf Adam. Tak jumpa lah. Service base yang maknanya modul bisnes yang sama. Maksudnya macam tu. Soalan Adam tadi dia just nak tahu apa perancangan debut Caesar ni yang macam kedai-kedai yang menawarkan service base. Maksudnya service base tu macam kau buat gunting rambut. So apa perancangan debut Caesar? So soalan daripada Adam. Perkhidmatan. Okey, aku rasa kalau macam tak boleh bertugas ni, kita ambil istihad, kita ni berehat kejap lah. Tu juga aku boleh cakap tu sebab kalau selepas PKP ke semasa PKP? Selepas PKP. Dia kata dengan keadaan semasa PKP. Apa plan Plan kalau Allahuakbar. Aku kena tengok soalan ni. Allahuakbar. Aku tak apa nak jelas. Nak tanya okey aku jumpa. Nak tanya dengan keadaan PKP dan COVID yang belum diketahui bila tamat. Okey, stop. Boleh tahu perancangan debut Caesar terutamanya kepada kedai-kedai yang menawarkan service base. Servis. Perancangan. Allah. Sekarang ni kalau ikut perancangan sekarang ni aku sebenarnya ada projek tergendala juga kerana COVID ni. Sepatutnya kita nak keluarkan sebelum Ramadan. Kita nak keluarkan few kita punya produk. Jadi aku boleh cakap kalau sekarang ni kebanyakannya banyak orang duduk kat online juga kan. Jadi macam PKP kita lockdown, memang aku nasihatkan, kalau aku nasihat diri aku duduk rumah lah bro. Sebab kalau keluar kena COVID nanya lah. Macam tu lah, itu pendapat aku lah kan. Untuk yang servis-servis ni, sebab kita memang duduk dekat kan. Kalau dia servis buat aircon ke apa lain lah cerita aku rasa. Repair kereta ke lain kan. Tapi ni kedai gunting rambut memang kita tak ada solusi lain lah. Unless kita dapat tahu berita baik, lockdown dah habis, COVID dah habis. Okay, after that baru kita boleh stand up waktu tu kan. Itu bagi aku lah. Okay. Kalau Since kesetukan masa, kita ambil satu soalan lagi daripada Hazim. So Hazim tanya, macam mana manage your time di antara career dengan family? Aku sebenarnya kalau ikut kerja memang tak menang tangan Hazim. Assalamualaikum memang Aku notice aku duk kena marah dengan budak-budak kedai ni. Dia orang cakap aku workaholic lah. Tak reti nak
stop kerja lah kan. Jadi nak bahagikan masa dengan keluarga tu memang alhamdulillah aku dapat isteri yang betul-betul fahami aku lah kan. Macam aku macam tu lah, kena bahagi betul-betul lah. Bila nak kena hantar anak kan, bila nak kena masuk kedai balik, makan tengah hari yang diorang dah balik rumah, benda-benda macam tu lah. Memang macam mana nak manage your time lah bro. Aku buat, kalau besok aku kena buat apa, hari ni aku dah siapkan jadual. Kalau minggu depan tu aku nak kena buat apa, minggu ni aku dah kena siapkan jadual. Aku ada satu buku yang bagi tahu aku, oh hari ni aku ada customer banyak ni. Jadi aku adjust lah, hari tu aku kena makan dengan keluarga pukul ni. Jadi aku ada weekly punya plan juga lah. Daily aku punya plan tu aku akan masukkan daily tu lah. Kalau tiba-tiba macam sebab jaga appointment Farah akan cakap, oi ada customer nak gunting juga hari ni, boleh tak ambil? Cakap hari ni full gila, tak boleh nak ambil. Jadi suruh dia tolak ke depan. Macam itu kalau gunting rambut lah kan. Most of it aku, sebab aku bekerja juga, kerja sekejap, boleh jumpa kat rumah sekejap. Macam tu lah manage. Jadi aku buat jadual harian dan mingguan. Bulanan tu, most of bulanan punya jadual aku akan siapkan untuk debut lah. Minggu depan nak kena, bulan depan nak kena buat apa, bulan depan nak kena buat apa, benda-benda macam tu lah. Jadi kalau untuk personal, mingguan dengan daily aku pegang untuk personal aku. Macam tu lah, aku susun jadual. Minggu ni nak kena buat apa, minggu depan nak kena buat apa. Hari ni kena gunting rambut pukul apa, kena jumpa orang pukul apa. Customer ni datang pukul apa. Macam tu lah, most of it memang jadual memang agak pack lah aku macam tu. Kalau ada kedai lah, sekarang cuti. Masa PKP ni alhamdulillah dapat masa dengan keluarga, dengan korang semua, dengan Syadab. Thank you Syadab. Okay, si Swan brother ni, nama dia apa? Izwan Husaini. Dia minta lah soalan dia last ni. Okay. Oi, okay lagi oi. Oi, okay. Okay. So, what is your big why Oi nak teruskan this barber industry? Apa pembakar semangat Oi? Okay, apa pembakar semangat aku kalau daripada dulu sampai sekarang bro, happy lah bro. Aku rasa aku deserve happiness. Aku rasa customer deserve happiness. Aku punya jiran tetangga deserve happiness. Aku rasa tu sebab pertama aku buat. Nak juga teruskan, akan teruskan sampai habis dengan debut ni. Sebab aku rasa world deserve happiness, satu. Yang kedua, aku nak bagi budak-budak yang aku rasa zaman aku, kalau korang hidup, korang tak ada opportunities langsung, peluang. Sebab waktu tu aku try cari peluang, macam mana nak kerja gunting rambut, macam mana susah. Tak ada platform. Aku rasa macam kalau tak boleh aku faham tak? Jadi aku rasa macam andainya ada orang yang berkongsi sama cerita-cerita sama dengan aku rasa macam kita kena buat lah gunting rambut ni. Jom pergi buat. Kau buka lah berapa banyak kedai, buka kan. Buat kan. Buat betul-betul. Bagi pendapat aku. Punya rakan sekerja, aku punya team tu, aku punya keluarga tu, aku gila-gila percaya. Aku rasa 3 sebab tu lah aku nak buat juga benda ni. Tu lah dia. Okay. Kan? So, macam drama tak? So, thank you Oi. Sorry kita kesutukan masa dah 11 lebih. Terima kasih Oi sudi dengan Brewster Post untuk session Grey Creative. And hopefully the best in future untuk debut season. So terima kasih Oi lagi sekali. Alright. Gua kena satu Ipoh kena terima kasih dengan lu. Berani buat benda ni. Terima kasih banyak. Alright. Thanks Sadap. Keep it up. Welcome. Lepas ni PKP kita pergi minum. Alright. Thanks bro. Welcome. Assalamualaikum. Salam. Alright. So last terima kasih saya nak ucapkan kepada Megat daripada Moh ke Ipoh willing untuk jadi supporting media Brewster Post. So esok kita akan bersama Muiz Abdullah owner Drinka. So kita akan tanya pendapat beliau lah
yang mengenai bisnes F&B beliau dalam ketika PKP ni macam mana.